بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحصل تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله قربه وصحبه إلى حضرة سيدنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى روح الإمام الحبيب سالم بن محمد الشاتري وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عبد الله فيه إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin hadirin, muslimat hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Insyaallah kita teruskan pengajian kitab Sirah Nabawiyah. Pengajian Sirah Nabawiyah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karya daripada Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana kita sampai pada fasal yang kelima, muka surat 63. Betul, 63 ya. Yakni mengenai nasab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada 3 peringkat. Satu peringkat disepakati oleh ahli sejarah dan salasilah, iaitu salasilah keturunan Rasulullah SAW hinggalah kepada Adnan. Ini disepakati pada para ulama, bahkan Rasulullah sendiri yang menyebut nasabnya sampai Adnan. Orang Arab memang menjaga nasab, bukan setakat nasab manusia, nasab haiwan peliharaan pun mereka jaga. Termasuk kelebihan orang Arab, mereka kuat hafazan, kuat menghafal, tahu nama-nama, tahu nasab. Bahkan binatang-binatang atau haiwan-haiwan yang mereka bela ni ada nama dia. Kuda pertama nama apa, kuda kedua nama apa, keledai dia nama apa. Satu peringkat lagi menjadi perselisihan dalam kalangan mereka, ada yang menerimanya dan ada yang bertawakuf. Yakni bertawakuf, menangguhkan pendapat, tidak mengambil sembarang pendirian. Tawakuf, sebab ini lebih istilahnya, kalau kita tahu tentang dalilnya, ada kuat kita punya hujah, maknanya kita boleh menyampaikan hujah kita. Tapi kalau tak tahu, jangan buat tahu, buat tawakuf. Tawakuf yang ini tangguh, tak mengambil sembarang pendapat. Yaitu peringkat yang kedua ini, yakni peringkat yang masih ada perselisihan, yaitu keturunan Rasulullah SAW daripada Adnan sehingga Nabi Ibrahim AS. Peringkat seterusnya memuatkan fakta-fakta yang tidak sahih, yaitu salasilah Rasulullah SAW dari Nabi Ibrahim AS hingga ke Nabi Adam AS. Nanti akan disebutkan semuanya nasab-nasab tersebut. Sebagian daripada salasilah ini telah dibincangkan dan di sini akan dibentangkan secara terperinci 3 peringkat salasilah yang disebut. Peringkat pertama, Nabi Muhammad. Kalimat nama Muhammad sendiri bukan pertama kali di kalangan orang Arab. Bahkan ada sebagian orang Arab yang menamai anaknya nama Muhammad, khususnya orang Yahudi. Dikatakan ada pendapat seperti itu. Dan penamaan Nabi Muhammad sendiri bukan kerana membaca Taurat seperti orang Yahudi, akan tapi lebih kepada
ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Dan kerana atuk dia Abdul Muttalib tadi sangat seronok mendapatkan cucu laki-laki. Baik, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama sebenar ialah Syaibah. Baik, Syaibah ni ibu dia orang Madinah. Syaibah ni ibu dia maknanya apa? Syaibah bin Hashim, kan? Syaibah bin Hashim. Syaibah ini anak daripada Hashim dan seorang ibu dari Bani Najjar Madinah. Nama Salma, nama ibu dia. Kenapa dipanggil Abdul Muttalib? Kan sedia maklum, kan? Dipanggil Abdul Muttalib sebab 9 tahun. Yang ni ceritanya bin Hashim. Hashim ni Amru nama dia. Nama sebenarnya adalah Amru, sebut Hashim. Baik, ini sejarah semua ada. Tapi Hashim ni adalah orang yang suka membuat roti tu, mengadon mengadon roti Hashim nama. Hashama itu mengadon roti. Sebab kenapa? Hashim ni orang yang suka membagi, suka memberi. Dan memang tugas dia memberi makan jamaah haji. Siapa saja yang pergi haji akan diberi makan oleh Hashim. Kemudian suka sedekah. Tak boleh ada orang kelaparan, tak boleh ada orang memerlukan. Dia pasti bantu oleh Hashim ini. Oleh sifat pemurah dia sangat terkenal sampai ke raja-raja Romawi. Sehinggalah Raja Romawi pun minat untuk mengambil menantu Hashim ini. Dikatakan di Palestin, ketika kerajaan sana mendengar berita tentang Hashim yang ada di Mekah, mereka mengundang Hashim untuk diambil menantu. Diambil menantu. Ada satu riwayat kisah seperti ini. Akhirnya Hashim pun pergi gerak daripada Mekah ke Palestin sana. Ya, Syria masuk Romawi, masih Rom dulu, kan. Syam, masuk Syam. Nak pergi Syam, dia kena melalui Yasrib. Yasrib ni Madinah. Sebetulnya Nabi kurang suka kalau Madinah disebut Yasrib, sebab Yasrib ini penyakit. Orang yang masuk Madinah selalunya demam nanti. Yasrib ni kan dulu kalau masuk Madinah je menyakan sakit orang. Kalau tak ini. Oleh itu Nabi dalam satu riwayat itu melarang seseorang untuk menyebut Madinah dengan nama Yasrib. Bukan Yasrib tapi Thaibah. Nabi ini suka memang merubah nama buruk menjadi nama baik, kan? Kalau nama tadi nama api ditukar menjadi yang sejuk, kan? Kalau nama harap perang, nama damai, salam, selamat, macam ditukar oleh Rasulullah SAW. Baik itu nama tempat, nama jalan, nama orang, bila buruk akan ditukar oleh Nabi Muhammad SAW. Alhasil akhirnya sampai ke Yasrib tadi. Hashim ni menikah di sana. Menikah dengan perempuan bernama Salma. Salma bin Amru. Kemudian Hashim meneruskan perjalanannya dan akhirnya meninggal di Palestin. Hashim ini meninggal di Gaza. Meninggal di Gaza. Hashim meninggal di Gaza, kemudian isteri dia dan anaknya berada di kota Madinah. Lama berselang, akhirnya 9 tahun Muttalib, Muttalib anak Hashim, mana tadi? Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Tak, Muttalib itu adik-beradik Hashim. Ini Abdul Muttalib memang anak Hashim, Abdul Muttalib. Tapi Muttalibnya adik-beradik Hashim. Muttalib ni adik-beradik Hashim masih ada di Mekah. Umur 9 tahun, akhirnya dia mendengar berita abang dia Hashim tadi pernah menikah dengan perempuan Madinah. Akhirnya dicari, betul terjumpa Salmah tadi dan betul bahawasanya Hashim memiliki seorang anak bernama Syaibah. Bernama Syaibah. Selepas tu kita tengok anak buah dia, anak saudara dia dah umur 9 tahun dalam keadaan kesusahan di sana.
Akhirnya Muttalib mengatakan pada ibunya, biarkan anak buah aku ini aku bawa ke Mekah. Dia akan jadi bangsawan di sana. Sebab kenapa? Sebab Hashim itu sendiri, ayah dia yang meninggal di Gaza ni, adalah orang yang memegang satu jabatan penting di kota Mekah. Akhirnya ibunya merasa mungkin anak lebih selesa kehidupannya, dibawa oleh Muttalib. Kebetulan Muttalib ni orang yang suka membeli hamba sahaya. Kan? Jadi kejap-kejap beli hamba, kejap-kejap beli hamba. Kan ada orang seperti ini, tapi bukan beli hamba, mungkin beli kereta kan. Tukar lagi, kejap-kejap tukar lagi kan macam tu. Ada yang baru tukar lagi, ada yang baru tukar lagi kan. Akhirnya ketika membawa anak buah dia yang bernama Syaibah ini, orang-orang menyangka budak kecil umur 9 tahun. Orang-orang menyangka hamba. Akhirnya disebut hamba Muttalib. Padahal Muttalib tu pakcik dia. Adik bapa saudara daripada Syaibah. Akhirnya Syaibah itu sendiri lebih terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Hashim ini nama sebenar Amru. Dikenal Hashim dikarenakan apa? Dikarenakan dia suka mengadon roti buat makanan, istilahnya buat sedekah. Bin Abdul Manaf. Nama sebenar Al-Mughirah. Al-Mughirah. Al-Mughirah ni arti dia orang yang senang cemburu. Mughirah ni senang cemburu. Maksudnya cemburu tak boleh kalah dengan yang lain. Bukan cemburu-cemburu pasal lelaki lain atau perempuan lain, tapi ini lebih kepada bakti dia atau jasa dia. Baik, bin Qusay nama sebenar Zaid. Bin Qusay nama sebenar Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ini Fihir ni bukan Firih ya. Ini terbalik dia punya H tu. Nah, sepatutnya H dulu baru R kan. Digelar dengan gelaran Quraisy dan melalainya dinisbahkan kabilah Quraisy. Daripada Fihir inilah nanti digelari Quraisy. Bin Malik bin Nadhr namanya adalah Qais. Nadhr namanya Qais bin Ginanah bin Huzaimah bin Mudrikah nama sebenar Amir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh para ulama. Hari itu kata nak kongsikan syair tu yang nasab Nabi syair, tapi tak kongsi-kongsi, terlupa. Dah seminggu kena buat terus, kalau tak ada ingatkan, selalu Hajirus yang ingatkan. Ustaz, beri soalan. Soalan. Nama-nama ni tak ada nama Ibrahim ya? Nanti Ustaz. Ya. Maksud saya, soalan saya, kenapa dalam kita punya selawat Nabi Muhammad, selawat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sebut nama Ibrahim? Kenapa Ustaz? Ya, kerana Nabi Ibrahim adalah Nabi kan, dan nasab Nabi semuanya ni tak ada Nabi melainkan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim saja. Dan kalau Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim? Kerana Nabi Ibrahim ni adalah moyang Nabi satu dan termasuk moyang para anbiya. Ramai para anbiya ini nasabnya sambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan moyang semua pada semua Nabi? Bukan semuanya, kebanyakan kan. Kebanyakan daripada Nabi ini moyang dia adalah Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi kalau jawapan yang tepatnya macam mana saya nak cakap? Kalau ditanya begitu, kenapa Nabi Muhammad dikaitkan selawat dengan Nabi Ibrahim? Baik. Pada saya ingatkan pasal dia banyak jasa buat Kaabah. Itu saya tahu. Iya mungkin. Tapi lebih kepada moyang Rasulullah. Dan memang ada pembahasan di sana. Kan selalunya kalau orang membandingkan sesuatu, yang dibandingkan tu, yang ni buat perbandingan itu, yang dibuat perbandingan tu lebih mulia daripada yang dibandingkan. Kan? Yang dibuat perbandingan kan macam mana salawat dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Seperti kamu bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah solawat
atau ialah aturkanlah solawat ke atas baginda sebagaimana kamu bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Ikut bahasa sepatutnya yang dibandingkan ini perbandingannya lebih mulia daripada yang dibandingkan. Contoh, ada orang yang memuji, ya Allah, beraninya kamu ini seperti singa. Maknanya mana yang lebih berani, singa ke dia? Singa berzahir. Ya Allah, saya tengok kan, bercahaya muka dia seperti rembulan. Seperti cahaya bulan. Mana yang mulia, muka dia ke bulan? Kan yang dijadikan perbandingan itu lebih mulia daripada orangnya. Singa itu lebih keras, lebih kuat daripada orang yang dibandingkan. Dan di sini kepada solawat di sini tak semestinya seperti itu. Maknanya apa? Solawat kepada Nabi Ibrahim yang jadi perbandingan itu, yang dibandingkan dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak semestinya solawat kepada Nabi Ibrahim lebih bagus daripada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Okey Ustaz, timbul soalan. Mengapa dia pilih Nabi Ibrahim tak ada Nabi yang lain ke dia Ustaz? Sebab moyang Nabi kan. Itu je moyang. Moyang. Iyalah. Itu soalan Puan Zainah. Secara nisbi, ya di dunia. Itulah. Itu Puan Zainah memikir macam tu. Selawat Ibrahimiyah itu afdal dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi yang mengajarkan. Nabi yang mengajarkan. Dan tak ada selawat lain yang kita tak perbandingan dengan selawat Nabi lain kecuali kepada Nabi Ibrahim sahaja. Tapi kalau kita dengar nama Nabi lain seperti Nabi Yusuf, kan selalunya kita alaihi salam kan. Jawapan dia alaihi salam. Tapi di dalam kitab Sirah Nabawiyah sebahagiannya disunahkan mengucapkan ala nabiyina wa alaihi salam. Ke atas nabiku, nabi kami, Nabi Muhammad, dan juga dia keselamatan. Dia maksudnya kepada nabi itu keselamatan. Ala nabiyina wa alaihi salam. Jadi ada ala nabiyina. Maknanya apa? Maknanya ya memang lebih kita mengunggulkan. Ya bukan kita mengunggulkan, memang Allah sudah mengunggulkan Nabi kepada para anbiya yang lain dengan sabda Rasulullah SAW, ana sayyidul adam wala fakhr. Aku adalah penghulu seluruh manusia dan tak ada kebanggaan dalam bab itu. Nak bagi tahu saja oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi Ibrahim kekhususannya memang, ya kalau nak cakap kelebihan Nabi Ibrahim ya banyak ya. Sebab Nabi Ibrahim kan seorang khalil, seorang khalilullah. Tak ada peringkat Nabi yang ada pangkat khalil, melainkan Nabi Ibrahim saja. Tapi Nabi Muhammad di atas dia, Habib. Habib. Sebagian ulama perbezaan antara khalil dan Habib yang arti dia sama-sama kekasih. Khalil kekasih, Habib kekasih. Bedanya kalau khalil ni kekasih yang didapatkan dengan melalui cabaran, ujian dulu. Oleh dikatakan Nabi Ibrahim mendapat peringkat khalil ni ketika dicampak ke dalam api oleh Namrud. Ketika dicampak itu kan Jibril menawarkan, ya Ibrahim, adakah engkau ada hajat kepada kami untuk kami sampaikan kepada Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ilmuhu bihali kafa bisuali. Pengetahuan Allah dengan keadaanku sekarang ni ketika terbang macam tu, ya.
Waalaikumsalam. Ketika Nabi Ibrahim dicampak tadi, Nabi Ibrahim mengatakan, ilmunya Allah kepadaku cukup cukup untuk menjadi soalanku. Istilahnya tak perlu bertanya, tak perlu minta kepada Allah, Allah dah tahu istilahnya. Allah sudah tahu. Daripada sana Allah SWT mencintai Nabi Ibrahim. Bahawasanya dia yakin sangat Allah ni pasti menolongnya. Akhirnya Khalil, dapat Khalil. Adapun Habib ini, Habibullah, Habib ini adalah kekasih yang tanpa mengalami ujian. Walaupun Nabi diuji juga kan. Banyak juga ujian Nabi. Maksudnya title atau pangkat Habib ni tidak perlu diuji, dah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk peringkat yang kedua daripada nasab Nabi. Peringkat kedua, salah silah di atas Adnan. Yani Adnan ini bin Ad, bin Humasa, bin Humasya, bin Sulaman, bin Aus, bin Bus, bin Kumwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabikh, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Adda, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yasribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Arawa, bin Aid, bin Dishan, bin Ashar, bin Afnat, bin Ayham, bin Muksir, bin Nahid, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Audah, bin Iram, bin Gaidar, bin Ismail alaihi salam. Ala nabina wa alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim nantinya. Nabi Ismail memiliki anak bernama Gaidar kan. Dan sejarahnya sudah kita baca tentang Gaidar dan Iram ni. Peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga, salah silah di atas Ibrahim, iaitu lebih pendek daripada Adnan ke Ibrahim. Jadi berapa nasab ni? Salah silah daripada Ibrahim, yakni Ismail bin Ibrahim. Ibrahim bin Tarikh, nama sebenar Azar. Bin Nahir, bin Saru atau Saruh, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir, bin Salih, bin Arfakhsyad, bin Sam anak Nabi Nuh, bin Nuh, bin Lamik, bin Mutawassalah, bin Akhnuh ada yang mengatakan ini Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mahlail, bin Gainan, bin Anushah, bin Sis, bin Adam. Ada 17 ya. Ada 17. Sedangkan daripada Adnan ke Ibrahim lebih daripada 17. Kalau tak silap ada 17 ni nasab. 17 keturunan. Betul 17 Haji. Haji Mustafa ada pernah hafal ni sampai Adam. Sampai Adam alaihissalam. Baik. Kemudian keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sis kan. Nabi Sis ni nabi yang anak Nabi Adam satu-satunya yang dilahirkan tunggal. Maksudnya seorang saja. Selalunya Nabi Adam dikurniai anak kembar. Anak kembar laki perempuan. Nabi Sis saja seorang laki, tak ada perempuannya. Menjadi moyang Rasulullah SAW. Menikahnya dengan siapa? Menikahnya yang adik-beradik. Bukan sumbang mahram ya, sebab tak ada manusia kat dunia ni. Kan manusia hanya Nabi Adam dan Siti Hawa saja. Jadi yang nak menikah ya anak-anak Nabi Adam nantinya. Okay. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah SAW dikenali dengan gelaran Hashimi. Bani Hashim kan. Iaitu dinisbahkan kepada datuk Rasulullah SAW Hashim bin Abdi Manaf. Berikut yang diuraikan serba sedikit berkaitan Hashim dan keturunan selepasnya. Ini ada sedikit biografi tentang Hashim. Telah disebut sebelum ini bahawa Hashim ialah orang yang memikul tanggungjawab mengendalikan Siqoyah. Siqoyah memberikan minum pada jamaah haji dan rifadah
memberi makan pada jamaah haji. Dan semua free kan. Bagi makan free, minum free dia orang. Sekarang tak ada yang free, sekarang kena bayar semua. Sebab dah, kalau dulu memang satu seperti yang kita ketahui, satu kebanggaan bila dapat menolong orang atau memiliki sifat pemurah adalah satu kebanggaan bagi mereka. Kalau sekarang tak, orang yang dapat untung banyak, duit banyak, itulah satu kebanggaan. Bahkan mereka mengutip dana. Dari mana Hashim ini mengutip dana untuk bagi makan, bagi minum? Dia kutip daripada orang-orang kaya. Orang-orang yang kaya Quraisy, yang kaya-kaya ni, dia akan kutip dana, ditarik berapa setiap tahunnya dia orang. Untuk apa? Untuk sama-sama kita salurkan atau agihkan pada jamaah haji. Baik. Dan Hashim ni mendapat sikoyah dan rifadah yang diserahkan kepada Bani Abdi Manaf. Penyerahan tanggungjawab ini dibuat melalui persefahaman antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Abduddar untuk membahagi-bahagikan jawatan sesama mereka. Hashim ialah orang yang disenangi dan sangat dihormati. Nama Hashim siapa? Syaibah kan? Oh, Abdul Muttalib dia. Amru nama Hashim Amru. Hashim seorang yang disenangi dan sangat dihormati. Beliau merupakan orang pertama yang beri makan sarit. Sarit ni apa? Bubur roti kepada jamaah haji di Mekah. Bubur roti, yakni roti dimakan dengan bubur, dengan bubur gandum. Dia itu yang disebut Hashim. Baik. Nama sebenar ialah Amru. Beliau diberikan nama Hashim sempena perkataan Hashim memecahkan, kerana kerjanya memecahkan roti untuk dibuat bubur yang diberikan kepada jamaah haji. Ada yang makna memecahkan, ada yang makna mengadon tadi, buat adonan. Beliau juga merupakan orang pertama yang mempelopori 2 perjalanan bagi orang Quraisy. Maksudnya perjalanan apa? Li fi Quraisy tu. Ila fi rihlatas syita iwas saif. Bila musim panas, orang Quraisy akan pergi Syam. Bila musim sejuk, orang Quraisy akan pergi ke Yaman atau ke Utopia. Dan orang pertama kali yang suka musafir ni Hashim ni. Hashim. Oleh sebab dia menikah dengan orang Madinah, bukan orang Mekah. Padahal dia duduk di Mekah. Dan makamnya di Palestin, Gaza, wallahu alam belah mana. Tapi dalam sejarah dikatakan di Gaza meninggal Hashim ni. Dan tak lama, sebab menikah di Madinah, duduk berapa lama, kemudian dia meneruskan perjalanan ke Syam. Ke Syam maksudnya Palestin, Jordan, Lebanon dan Syria. Kawasan sana, sampai sana dia meninggal pula. Jadi otomatik isteri dia yang bernama Salma tadi terus menjanda lah dengan anak yang dalam kandungannya yang bernama Syaibah atau Abdul Muttalib masih dalam kandungan. Apa? Kisah ibu. Sejarah ibu tak ada. Selalunya kalau orang Arab perempuan jarang dikongsikan, jarang diceritakan. Siti Khadijah saja. Contoh sebetulnya pakcik-pakcik Nabi itu ramai, kan? Makcik pun ramai juga Nabi. Makcik-makcik dia. Tapi yang banyak diketahui dari belah laki saja. Dikatakan orang pertama yang mempelopori 2 perjalanan bagi Quraisy, yaitu perjalanan pada musim sejuk dan perjalanan pada musim panas. Berkait sebab kenapa di Mekah sendiri nak bercocok tanam tak subur tempatnya. Berkaitan peranan ini Hashim berkaitan peranan Hashim ini, seorang penyair menyebutkan Amru, yakni nama Hashim, Amru yang memecahkan roti untuk kaumnya, kaum di Mekah yang ketandusan dan kebuluran. Dia merintis 2 perjalanan untuk kaumnya, perjalanan musim sejuk dan musim panas, dalam versi Arab. Antara cerita yang berkaitan dengan
dengannya ialah kisah pemergiannya ke Syam untuk berniaga. Di sini disebut untuk berniaga. Dalam perjalanan ke Syam, beliau sampai ke Madinah, lalu di situ telah berkahwin dengan Salmah binti Amru daripada bini Adi bin An-Najjar, Bani Najjar. Jadi Nabi memang nenek dia, nenek dari ibu, keluarga belah neneknya memang orang Madinah. Pergi ke Madinah tu memang maksudnya pergi ke kerabat Rasulullah, itu yang ramai menyambut Nabi, walaupun sebelumnya ramai orang Madinah yang telah masuk Islam di kota Mekah. Nanti kita akan ketahui ramai sehinggalah beberapa kabilah di Madinah sudah masuk Islam dan mereka sebagiannya menunggu Nabi untuk masuk Islam. Ada sebagian kabilah itu mereka mengatakan bila benar Nabi akhir zaman ni pergi ke kami, datang ke kami, yakni hijrah ke tempat kami ni, Yasrib atau Madinah tadi, kami akan masuk Islam. Ada yang menggantungkan keislamannya dengan kedatangan Rasulullah. Orang Madinah ni. Iya, ada yang menunggu. Ya. Nanti kita akan tahu pada bab berikutnya. Beliau tinggal di Madinah beberapa ketika bersama-sama istrinya sebelum keluar ke Syam. Waktu itu istrinya sedang mengandungkan Abdul Muttalib. Lalu ditinggalkan bersama-sama keluarganya. Dalam perjalanannya Hashim telah meninggal dunia di Gaza, Palestin. Jadi nasib Abdul Muttalib itu sendiri seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yakni ketika ayah sudah meninggal sedangkan masih dalam kandungan, ya, dalam kandungan. Baik. Istrinya telah melahirkan Abdul Muttalib pada tahun Abdul Muttalib Syaibah, kan? Nama dia Syaibah. Nanti akan kita baca sedikit biografi tentang Abdul Muttalib. Pada tahun 497 Masihi, beliau dinamakan Syaibah Uban, kan? Syaibah ya Syaib. Syaib ini rambut putih ni, ya. Syaib yakni Syaibah rambut putih atau uban kerana rambut putih yang terdapat pada kepalanya. Dikatakan umur 9 tahun dah ada rambut putih. Bahkan sebahagian kitab mengatakan dia baby lagi dah keluar rambut putih. Ada dijuluki Syaibatul Hamad, uban yang dipuji. Sebab kenapa? Ini kecil-kecil dah matang istilahnya. Matang. Saya tak boleh cakap. Tapi orang kita, tapi saya ada uban juga, kan. Orang kita dia kata kalau kita di sengat tebuan, rambut kita menjadi putih. Ya, betul. Sungguh, Ustaz? Ya, kalau yang disengat tu rambutnya, ya. Ya. Kalau kepalanya disengat, ya. Itu boleh. Wallahu a'lam, mungkin ada sel apa kan, saintisnya. Tapi memang memang jadi putih. Tapi bukan putih permanen. Jadi orang muda yang beruban tu mana dia matang lah, bukan jin, bukan daripada keturunan itu memang. Tak, Nabi Muhammad SAW juga beruban, ya. Tapi uban Nabi kan banyak riwayat. Paling banyak pun 20 ya uban Nabi, kan. Itu pun 20 yang combine semua, kepala dan janggut semua. Uban ni kebanyakan ya umur lah, pastinya umur. Lepas tu kalau muda banyak beruban, maknanya dia banyak berfikir, banyak ketakutan. Oleh Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nampak uban." "Ya Rasulullah, uban, antum beruban, baginda beruban," dikatakan. "Ya Abu Bakar, sayyabatni Hud dan surat Nuh. Ia telah membuat aku beruban ni surah Hud." Surah Hud ni ada tentang ancaman Allah kepada hamba umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi berfikir sangat, risau sangat dengan benda ni, akhirnya membuat putih rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi uban merupakan cahaya, kan, makruh untuk dicabut. Apa dia? Gatal digaruk saja, kan. Dikatakan ada satu riwayat dalam kitab Syama'il tu mengenai uban Nabi. Orang yang beruban satu diangkat darjatnya 1 darjat.
Itu yang tak boleh cabut. Kalau dua, kalau semua, semua sudah. Sudah. Ya banyak memang kelebihan kan. Ini kalau ubannya ini istilahnya ubannya orang mukmin lah. Kalau orang kafir beruban tak ada nak angkat darjatnya. Baik. Jadi sebut syaibah ni uban kan, kerana kecil-kecil sudah keluar uban. Istilahnya orang, ini kecil-kecil dah matang macam tu. Jadi itu Abdul Muttalib, nama dia Syaibah. Ibunya mengasuhnya di rumah bapanya di Yasrib, yakni kota Thaibah, kota Madinah. Tidak seorang pun keluarga Hashim di Mekah menyedari akan kelahiran anaknya itu. Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Syaifi, Nadlah dan Abdul Muttalib, serta 5 orang anak perempuan, iaitu Syifa, Khadijah, Difa, Ruqayyah dan Jannah. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan anak Hashim ini adalah ada 9 orang. Ada 9. Daripada Salma ini adalah ini saja. Salma Abdul Muttalib saja. Yang lain ibu lain. Ya Thaibah kot. Thaibah. Ya Syaibah ada. Ya Thaibah kot. Thaibah ni nama Madinah kan. Madinah ni banyak nama ni. Nama Madinah kan. Madinah Al-Munawwarah, Darul Habib, kemudian Thaibah. Baik, Abdul Muttalib yang kedua. Jadi Hashim memiliki anak Abdul Muttalib. Seperti yang diketahui, kerja memberi minum dan makan kepada jamaah haji selepas kematian Hashim diambil oleh saudaranya Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Bukan Abdul Muttalib tapi Al-Muttalib. Al-Muttalib ini siapa? Muttalib ini adik-beradik Hashim. Yang Hashim meninggal di Gaza tadi. Anak dia yang bernama Syaibah tadi atau Abdul Muttalib tadi belum terjumpai lagi. Dan maka yang mengambil alih, yang duduk di pangkat atau yang mengambil alih pangkat Hashim adalah adik dia nama Muttalib bin Abdul Manaf. Al-Muttalib merupakan seorang yang terhormat dan ditaati serta mempunyai kedudukan utama dalam kalangan kaumnya. Orang Quraisy menamakan beliau dengan gelaran Al-Fayyad. Al-Fayyad ini maksudnya yang mencurah-curah, disebabkan sifat dermawannya. Al-Fayyad, orang yang macam ni, suka membagi macam tu. Fayyad ni suka membahagi. Fayyad. Baik. Apabila Syaibah, yakni apabila Abdul Muttalib tadi telah meningkat usia kanak-kanak atau lebih dari itu, Al-Muttalib mendapat berita mengenainya. Adik-beradik Hashim ini baru perasan bahawasanya abang dia Hashim memiliki seorang anak lagi di Madinah. Lalu dia pun berangkat pergi untuk mencari anak tersebut. Apabila berjumpa, bercucuranlah air matanya, lantas dipeluknya anak itu dan diboncengnya di atas kendaraannya. Ya, minta izinlah kepada ibunya nak bawa ke Mekah. Dia ini anak orang terhormat, anak bangsawan istilahnya di kota Mekah. Namun Abdul Muttalib enggan mengikutnya melainkan setelah diizinkan oleh ibunya terlebih dahulu. Sebab mula kecil merawat Syaibah tadi. Al-Muttalib pun meminta kebenaran ibu Abdul Muttalib untuk membawanya bersama-sama, tetapi tidak dibenarkan oleh ibunya. Ya pastilah budak yang dia besarkan mula kecil daripada janin kan, peninggalan satu-satunya suami. Maka Al-Muttalib berkata ketika dia tidak dibenarkan untuk bawa Syaibah tadi, Muttalib berkata pada adik ipar kakak ipar dia, dia hanya pergi kepada kerajaan bapanya di tanah haram. Kerajaan maksudnya kekuasaan yang akan dia terima lah, atau pangkat yang akan diterima. Mendengarkan penjelasan itu, barulah ibunya membenarkan anaknya pergi. Maka pergi Al-Muttalib membawa Abdul Muttalib ke Mekah dengan memboncengnya di atas untanya. Apabila orang ramai melihat, mereka berkata, inilah hamba atau abd
hambakan abadan Abdul Muttalib. Lantas Al-Muttalib menjawab, "Cis, dia ini anak Hashim, anak saudaraku." Maka tinggallah Abdul Muttalib bersama-sama Muttalib sehingga dewasa. Ini sebab kenapa Syaibah ini lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Sebab mula kecil dia tak nampak di Madinah. Umur 9 tahun nampak dibawa oleh Al-Muttalib tadi. Setelah Al-Muttalib meninggal dunia di Ramdan, iaitu sebuah tempat di Yaman, tugas-tugas beliau disandang oleh Abdul Muttalib. Al-Muttalib sendiri ada anak sebetulnya. Ada anak-anak. Tapi ialah anak abang lebih berhak. Sekarang kan mula-mula kan adik-beradik ayah Hashim dan adik-beradiknya meninggal semua, ya anak abang sulung kan. Ada anak yang sulung, iaitu Abdul Muttalib. Tugas beliau disandang oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjalankan menjalankan tanggung jawab kepada kaumnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh nenek moyangnya. Beliau telah mendapat kemuliaan dalam kalangan kaumnya, menandingi penghormatan yang diberikan kepada nenek moyangnya. Dan beliau sangat disayangi oleh kaumnya, kewujudannya sangat berarti kepada mereka. Sebetulnya ada lagi pakcik dia bernama Naufal. Naufal ni adik-beradik Muttalib juga, adik-beradik Hashim, Naufal. Tapi lebih kepada, kenapa? Sebab sifatnya lebih kepada Abdul Muttalib, lebih menyerupai Hashim itu sendiri. Sifat pemurahnya, kebijaksanaannya. Oleh sebab itu ketika Muttalib memberikan barang-barangnya kepada Abdul Muttalib, kepada anak buahnya, Naufal tu tak terima. Dia ambil barang-barang tersebut. Jadi direbut daripada anak buahnya. Ini aku punya abang, katakan. Kau anak buah. Akhirnya Abdul Muttalib dia minta tolong kepada pembesar Quraisy untuk mengambilkan barang kat pakcik dia, bapa saudara dia. Tapi Quraisy, ini masalah keluarga, kami tak boleh ikut campur. Okey, masalah keluarga, akhirnya Abdul Muttalib pergi ke Madinah. Ya, ni pakcik-pakcik belamak. Kan belamak Salma tadi kan. Salma binti Amru, akhirnya sana juga pendekar-pendekar juga. Dia punya ni, ada pendekar pakcik dia datang ke kota Mekah. Kota Mekah terus datang ke depan Naufal tu, dihunuskan pedang. Akhirnya takut Naufal, diberikan semua barang, ambil lah macam. Orang dulu kan macam tu zamannya. Dan banyak kejadian berlaku ketika Abdul Muttalib ini. Abrahah menyerang Kaabah itu zaman Abdul Muttalib. Abrahah menyerang Kaabah. Kemudian Zamzam. Zamzam yang lama tak ternampak sebab banjir sebelumnya. Tahun-tahun sebelum pernah banjir, akhirnya Zamzam pun tertutup, tak ada orang yang boleh tahu Zamzam. Abdul Muttalib yang mimpi bahwasanya Zamzam tempatnya di mana, akhirnya dialah yang berhak kepada si koyah tadi memberi minum. Itu pun jadi perebutan juga. Sebab di Zamzam ada emas, ada harta-harta orang dahulu disimpan di Zamzam. Bahkan dikatakan ada 2 ekor kijang emas. Maksudnya bukan kijang hidup, kijang emas, patung macam tu. Macam patung daripada emas, bentuk kijang. Yang ditanam juga ditanam di telaga Zamzam tadi. Dan itu dijumpai oleh Abdul Muttalib. Apabila Abdul Muttalib meninggal dunia, Naufal telah merampas sebidang tanah kepunyaan Abdul Muttalib. Apabila Muttalib, ini ada disebut di sini. Apabila Muttalib meninggal dunia, Naufal telah merampas sebidang tanah kepunyaan Abdul Muttalib. Di sini dikatakan tanah ya. Dikatakan tanah. Ini Naufal ni pakcik sendiri sebenarnya. Abdul Muttalib meminta bantuan beberapa lelaki Quraisy untuk membantu beliau menghadapi bapa saudaranya, tetapi mereka menjawab, "Kami tidak sanggup masuk campur urusanmu dengan bapa saudaramu." Lantas beliau menulis surat kepada bapa-bapa saudara sebelah ibunya daripada Bani Najjar dan meminta bantuan mereka. Seorang bapa saudara beliau, iaitu nama dia Abu Sa'ad bin Adi, keluar bersama-sama 80 orang yang berkendaraan sehingga sampai di Abtah yang terletak dalam kawasan Mekah. Di situ dia ditemui oleh Abdul Muttalib. Ya. Apa dia? Ya, bawa gangster sana kan. 80 orang. Ketika jumpa yang disambut oleh Abdul Muttalib ni di Abtah. Di Abtah. Kata, "Jom pakcik pergi rumah dulu." Tak payah pergi rumah, terus pergi Naufal. Terus istilahnya, urusanku bukan nak pergi rumah kau ni, nak pergi
rumah Naufal nak settlekan masalah tanah ni. Abdul Muttalib berkata, jemputlah ke rumah, hai bapa saudaraku. Lalu bapa saudaranya menjawab, tak, tidak, demi Allah melainkan terlebih dahulu aku perlu bertemu Naufal. Kemudian dia pergi mendatangi Naufal dan berdiri di hadapannya. Ketika itu Naufal ni sedang duduk dalam bilik bersama-sama beberapa orang tua Quraisy. Bilik disebutkan riwayatnya di Hijr Ismail, di tengah di Kaabah. Sebab selalunya orang daripada luar bila masuk Mekah dia akan tawaf. Sama dengan yang berlaku dengan Abu Sa'ad ni. Abu Sa'ad bin Adi ni tawaf dulu dengan geng-geng dia. Dan tawaf 7 kali, nampak sana itu Naufal. Wah, tu dia datang senang. Dia duduk kan tempat Quraisy kan kawasan Kaabah sana. Akhirnya dikatakan tengah duduk di bilik dalam riwayat Hijr Ismail kan, bersama orang-orang tua Quraisy, yakni pembesar Quraisy. Abu Sa'ad menghunuskan pedangnya sambil berkata, demi Tuhan Ka'bah, jika engkau tidak kembalikan tanah anak saudaraku, akan kuhabiskan riwayatmu dengan pedang ini. Memang gangster betul. Naufal menjawab, baiklah, aku kembalikan kepadanya. Sebab dia cakap nak kembalikan di hadapan kawan-kawan dia. Lalu disatakan orang tua Quraisy itu. Setelah itu Abu Sa'ad pergi ke rumah Abdul Muttalib dan menetap di situ selama 3 hari. Memang ini maksimum orang bertamu kan. Orang bertamu 3 hari. Maksudnya bukan maksimum apa. Maksimum kita wajib melayan dengan baik tetamu ini 3 hari. Selepas 3 hari, ya tak ada masalah nak duduk rumah kita. Tapi kita tak wajib layan betul-betul sudah. Bagi makan biasa macam ni. Tapi kalau nak buat sunnah, nak buat pahala, ia dilayan betul-betul. Istilahnya tak wajib lah, tak dosa. Kita kan ada hadis, tidaklah orang ini sempurna imannya, melainkan dia menyambut atau memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu ni 3 hari yang wajibnya. Lebih daripada itu sunnah. Suruh masak dia. Boleh suruh masak sendiri. Kalau adik-beradik kan lagi senang. Masaklah sendiri kan. Atau buatlah ayat kan. Buatlah ayat. Awak kan pandai masak buat. Padahal suruh masak orang tu. Dia melakukan umrah dan kemudian pulang semula ke Madinah. Berikut kejadian itu. Berikutan kejadian itu. Bani Abdul Syams dan Abdul Manaf bersekutu dengan Naufal untuk menghadapi Bani Hashim. Apabila Bani Khuza'ah melihat Bani Najjar menolong Abdul Muttalib, mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kamu melahirkannya, maka kami patut membantunya. Kerana ibu Abdul Manaf adalah dari kalangan mereka. Mereka pun masuk ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat meeting sana. Selalunya orang-orang yang berusia di atas 50 tahun masuk Darun Nadwa ni. Orang-orang yang dah pengalaman parlimen. Apa parlimen? Parlimen. Dan mengisytiharkan sokongan kepada Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams dan Naufal. Persetiaan ini menjadi sebab yang mendorong pembukaan kota Mekah seperti yang akan dihuraikan kemudian. Baik. Antara peristiwa yang terpenting yang berlaku dalam masa Abdul Muttalib menjalankan tanggungjawabnya ialah penggalian Telaga Zamzam dan peristiwa serangan tentera bergajah. 2 peristiwa inilah yang berlaku di zaman Abdul Muttalib. Ringkasan peristiwa berkaitan Telaga Zamzam bermula apabila Abdul Muttalib bermimpi. Abdul Muttalib ini bermimpi mendapat arahan supaya menggali telaga itu dengan diterangkan kepada beliau di mana kedudukan telaga tersebut. Lalu beliau pun menggali telaga itu dan didapatinya banyak barang yang ditanam oleh kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum adalah kabilah isteri Nabi Ismail kan Nabi Ismail kahwin dengan anak pengetua Bani Jurhum. Kan mereka dihalau nantinya oleh Bani Khuza'ah. Akhirnya terusir semua Bani Jurhum. Lala sekali Qusay yang masuk masa hari itu kita cerita kan. Qusay yang akhirnya menguasai balik kota Mekah itu sendiri. Baik. Lalu beliau pun menggali telaga itu dan didapatnya banyak barang yang ditanam oleh kabilah Jurhum dalam telaga itu ketika mereka melarikan diri dari Mekah.
Barang yang ditanam itu termasuklah pedang, perisai, dan 2 kain pemidang Ka'bah. Pedang-pedang yang ditemui itu kemudiannya dileburkan dan dijadikan pintu Ka'bah, dan pintu Ka'bah itu dipasang dengan kain pemidang tersebut. Kemudian beliau terus menjalankan tanggung jawabnya, memberi minuman kepada jamaah haji. Adapun emas bentuk kancil emas tu tak disebutkan di sini. Dalam kitab lain. Setelah Telaga Zamzam ditemui semula, orang Quraisy bertelagah. Sekarang bertelagah mengenai Zamzam. Orang Quraisy bertelagah dengan Abdul Muttalib. Mereka berkata, sertakan kami bersama. Sebab Telaga Zamzam air yang sangat istimewa kan. Lalu beliau menjawab, aku tidak boleh berbuat begitu kerana urusan ini dikhususkan kepadaku. Orang Quraisy tidak dapat menerima jawapan tersebut. Lalu mereka membawa perkara tersebut kepada Kahinah, seorang pawang perempuan, Kahinah namanya, daripada Bani Sa'ad untuk dihakimi. Dulu balik-baliknya kat perempuan juga kan. Pawang nama dia. Ada pawang hujan, ada baik. Akhirnya apa? Allah telah menunjukkan kepada mereka berapa tanda bahawa Abdul Muttalib dikhususkan untuk mengendalikan urusan Telaga Zamzam. Setelah keputusan itu dibuat, Abdul Muttalib bernazar bahawa jika beliau dikurniakan 10 orang anak dan kemudian mereka membesar dan berdaya mempertahankannya, beliau akan menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Kaabah. Termasuk cara kahinah tadi kan, cara kahinah siapa ni? Pawang wanita ni, untuk menentukan ini khusus Muttalib ke tak. Masa itu ada turun hujan di Mekah. Turun hujan di Mekah yang bertelagah dengan Abdul Muttalib siapa saja? Oh ini. Baik, kalian semua yang bertelagah keluar sekarang. Yang ni menghadap hujan. Suruh menghadap hujan. Abdul Muttalib pun suruh menghadap hujan. Akhirnya Abdul Muttalib terkena hujan basah. Yang lain tu tak basah. Bukan pakai payung. Tak, dia terus macam tu. Jadi lepas tu suruh dipanggil oleh Kahinah, kalian dah perasan sekarang. Siapa yang basah antara kalian? Abdul Muttalib. Maknanya Tuhan Kaabah hanya memberi dia. Memberi Abdul Muttalib saja, tak memberi kalian. Istilahnya akhirnya mereka pun iyalah mengalah. Sebab Zamzam ni Masya Allah dia abadi kan. Akan berterusan ni sampai sekarang. Baik. Nanti yang disembelih ini adalah Abdullah ya, ayah Rasulullah. Ini kan Abdul Muttalib bernazar seperti hari itulah. Jangankan manusia kan, seekor binatang saja, seekor unta saja bila sampai melahirkan anak 10 ekor dia akan disucikan sudah. Maksudnya disucikan, tak boleh disembelih, tak boleh diburu, tak boleh diikat, dibiar je. Kambing pun macam tu juga. Manusia lain. Dia orang pakai akal apa? Kalau manusia sampai 10 ni hebat sudah. Kena korban untuk Allah satu. Korbankan untuk Allah seorang. Akhirnya Abdullah yang disembelih nanti. Akan disembelih. Manakala ringkasan peristiwa kedua iaitu serangan tentera bergajah yang tercetus apabila Abraha As-Sabbah, seorang panglima Habasyah yang merupakan wakil Najasyi Yaman, membina sebuah gereja di Yaman. Ini makruf cerita ni. Abraha ni Kristian, kan? Kristian datang ke Yaman disebabkan pembantaian oleh Ashabul Ukhdud hari itu kan. Memang Yahudi dan Kristian ni sejarah mereka memang penuh pertumpahan darah sebetulnya. Perlu pertumpahan darah. Baik, dia berbuat demikian apabila mendapati orang Arab mengerjakan haji ke Baitullah. Dia bercita-cita mengalihkan tumpuan orang Arab agar menunaikan haji di Yaman. Rancangannya itu telah diketahui oleh seorang lelaki dari Bani Kinanah. Pada satu malam, lelaki itu masuk ke dalam gereja tersebut dan mengotorkannya dengan najis. Jadi ada orang Mekah ni daripada Bani Kinanah, lelaki Bani Kinanah mengetahui rancangan apa? Abraha untuk bina Kaabah. Lala sekali dah siap dibina, dia ambil kotoran, dia lumurkan ke kuil tadi atau ke gereja tadi. Apabila Abraha mendapat tahu angkara lelaki tersebut, timbullah kemarahannya. Dia mengambil tindakan dengan membawa bala tentara yang besar berjumlah 60,000. 60,000 orang menuju Kaabah dengan tujuan untuk meruntuhkannya.
Ditengok siapa yang telah membuat kotor gereja kita ni. Orang Mekah. Oh, ngam-ngam lah. Mekah ada Kaabah kita hancurkan sekali. Kan? Abraham memilih untuknya seekor gajah yang paling besar. Ashabul Fil ni sebut kan. Tentera gajah. Dalam bala tentera itu terdapat 9 atau 13 ekor gajah. Dia meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Al-Mighmas. Di sana dia mengatur barisan tenteranya, melengkapkan persediaan gajahnya serta bersedia untuk masuk menyerang Mekah. Tatkala sampai di Wadi Muhasir. Wadi Muhasir ini lembah yang di antara bukit. Wadi Muhasir lembah antara bukit, iaitu antara Muzdalifah dan Mina. Ingat lagi ya, Muzdalifah dan Mina, tapi sekarang dah rata nampaknya. Ya memang Wadi Muhasir ni memang rata di bawah antara bukit-bukit dan kawasan rata. Dari Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajahnya menderum dan enggan bangun untuk menuju ke Makkah. Setiap kali mereka menghalakan gajah itu ke selatan dan utara, gajahnya akan bangun dan berlari. Berlari-lari anak. Tetapi apabila mereka mengalihkannya ke arah Kaabah, gajah itu terus menderum semula. Sedang dalam keadaan yang begitu, Allah mengutuskan burung ababil ke atas bala tentera Abraha dan melontarkan batu-batu sijil. Batu yang sangat keras dan panas. Lalu bala tentera itu hancur seperti daun yang dimakan ulat. Dikatakan batu itu sendiri sudah ada nama masing-masing. Ya. Ada nama. Ya, ini batu ini untuk fulan. Nama masing-masing sudah terkena. Terkena apa? Terkena kepala, tembus kat bawah. Burung ababil adalah seperti burung khatatif, burung layang-layang, burung walet kan. Dan balsan, tak besar dia. Sebab yang batu pun bukan besar. Batu dikatakan sebesar kacang je. Batu tu tak besar, dikatakan. Setiap ekor burung itu membawa 3 biji batu, sebiji di paruh dan 2 biji di kaki. Batu berbentuk seperti kacang putih. Seperti kacang putih, ya, apabila ia mengenai tubuh seorang akan mengakibatkan tubuh itu terputus-putus dan akhirnya mati. Tapi dahsyat. Kan? Namun tidak semua bala tentera Abraha ditimpa batu. Mereka yang tidak terkena batu melarikan diri berasa-asakan antara satu sama lain sehingga terjatuh di merata tempat dan mati bergelimpangan di segenap simpang. Allah mengutuskan penyakit kepada Abraha yang menyebabkan jari-jarinya berguguran. Sesampainya di San'a, dia kelihatan sangat lemah, jantungnya terburai dari dadanya, kemudian pun dia mati. Abraha sendiri masih meninggal di kota San'a. Di kota San'a. Baik. Sebelum itu orang Quraisy melarikan diri ke merata lorong dan di Denai di sekitar Makkah dan mereka berlindung di atas bukit kerana bimbangkan keselamatan mereka dari serangan Habasyah. Abdul Muttalib ketika menjadi pengetua Makkah, pengetua Makkah. Tapi mereka tak menghalang Abraha ni. Tak menghalang Abraha. Bahkan mempersilakan Abraha. Bila engkau nak hancurkan, hancurkanlah. Sebab Mekah ini bukan milik kami. Mekah ini ada tuannya. Jadi kau akan berhadapan dengan tuannya. Yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu ketika Abdul Muttalib jumpa Abraha ni, Abraha ada mengambil beberapa ternakan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun datang kan. Ini zaman Abdul Muttalib sudah. Zaman Syaibah tadi. Jumpa Abraha. Abraha pun tanya, engkau nak melawan kami? Tak, aku tak nak melawan kau. Aku nak haiwan ternak yang kau ambil daripada. Jadi pelik. Yang ni lebih memilih haiwan ternak daripada kota yang dia duduk kan. Kenapa engkau ni pengetua macam mana? Istilah ketua macam apa engkau ni? Patut engkau lindungi tempat yakni negeri awak ni. Engkau ambil harta pula macam. Istilah lebih cinta harta daripada negerinya. Maka Abdul Muttalib berkata, negeri tu, yakni Kaabah ni ada tuannya. Saya tak nak ikut campur. Sedangkan haiwan ternak tu, itu adalah saya tuannya. Jadi saya tanggungjawab. Dia ambil macam ni. Jadi Abraha pun segan melihat Abdul Muttalib, dia sempat nak turun daripada gajah. Sebab tengok aura daripada Abdul Muttalib itu sendiri. Akhirnya Abraha bagi dia punya haiwan ternak, dia ambil. Mereka terus menyorok di belakang bukit. Abraha jalan terus. Akhirnya datanglah burung ababil. Ini panjang lagi. Sampai Abdullah panjang juga ni. Baik. Dikatakan
Apabila melihat apa yang menimpa tentara Habasyah itu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sejahtera. Peristiwa ini berlaku dalam bulan Muharram, yaitu 50 hari atau 55 hari menurut pendapat terbanyak sebelum kelahiran Rasulullah SAW. 2 bulan sebelum kelahiran Nabi, yaitu bersamaan dengan penghujung bulan Februari atau awal bulan Mac tahun 571. Peristiwa ini adalah sebagai kelebihan awal yang ditampilkan oleh Allah untuk nabinya dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana jika dilihat kisah Baitul Maqdis, didapati bahawa orang musyrikin yang merupakan seteru Allah telah berjaya menguasai kiblat ini, sedangkan penduduk Baitul Maqdis ketika itu ialah orang muslim, sebagaimana terjadi pada Bukhtanasor pada tahun 587 sebelum Masihi dan kepada tentara Rom pada tahun 70 Masihi. Akan tapi Kaabah tidak dapat dikuasai oleh orang Nasrani, sedangkan mereka adalah orang Islam pada masa itu, padahal penduduk ialah orang musyrikin. Maksudnya apa? Maksudnya memang Kaabah ini memiliki kelebihan. Baitul Maqdis yang penduduk dia adalah majoriti muslim boleh dikuasai oleh musuh. Bukhtanasor bukan orang beragama ya. Orang yakni mereka lebih kepada agama penyembah api Bukhtanasor. Dan orang yang Baitul Maqdis, penduduk Baitul Maqdis adalah muslim. Ya Yahudi bukan Yahudi, maksudnya Islam beragama tauhid. Tapi macam mana Bukhtanasor dapat menguasai Baitul Maqdis sampai kiblat Baitul Maqdis. Adapun Mekah, penduduk Mekah ini bukan muslim, musyrikin. Tapi orang muslim tak dapat menguasainya. Kan siapa nama Abraha ni kan Nasrani taat kan. Tapi bukan Islam taat, maksudnya taat tu baik. Yang beragama Islam lah. Tapi dia nak buat zalim, nak menghancurkan tu yang dia akhirnya tak terselamat. Maksudnya kekhususan ini memang diperuntukkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana satu negeri yang penduduknya musyrik boleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Baitul Maqdis, satu negeri yang penduduknya muslim dapat dikuasai oleh orang kafir. Di sini mendapat kelebihan Rasulullah SAW. Rahasianya apa? Allah nak menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tak ada, yakni Allah tak kisah, musyriklah semua. Nabi nak lahir ni. Jadi Allah tolong sebab satu orang. Padahal penduduknya adalah orang musyrikin. Peristiwa ini dengan mudah tersebar ke sebagian besar kawasan-kawasan yang bertamadun. Ini kerana orang Habasyah mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Rom, sedangkan kerajaan Parsi pula sentiasa mengintip untuk mengetahui perihal Habasyah. Mereka sentiasa merisik untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Rom dan sekutu-sekutunya. Oleh sebab itu, apabila mendengar mengenai peristiwa itu, dengan segera Parsi mengambil tindakan menyerang Yaman. Nanti Yaman diserang balik. Dua kuasa besar ini mewakili negara yang bertamadun. Justru peristiwa ini telah menarik perhatian dunia akan betapa mulianya Baitullah. Ia merupakan tempat yang dipilih Allah untuk disucikan seorang daripada penduduknya dipilih menjadi nabi. Ini merupakan tafsiran bagi hikmah Allah yang terselindung, yakni bagaimana Allah membantu orang musyrikin menghadapi golongan ahli iman. Ahli iman kan Abraha beriman ya. Dengan Abraha dan tenteranya melalui cara yang mengatasi sebab musabab. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Ini nanti kita akan yang pertama Haris, Zubair, Abu Talib ayah Sayyidina Ali. Ini dah dekat dengan Rasulullah ni sudah. Abdullah ayah Nabi, Hamzah pakcik Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab ni adik-beradik Abdullah. Anak Abdul Muttalib, Abu Lahab ni. Tapi menjadi musuh Nabi nanti. Al-Ghaidak, Al-Miqwam, Safar dan Abbas. Dan Al-Abbas. Ada Sayyidina Abbas, ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini yang ada yang mengatakan beliau mempunyai 11 anak, iaitu seorang lagi yang bernama Kutom dalam bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan beliau ada 13 orang anak, iaitu 2 orang lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajjal. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Abdul Ka'bah ialah Al-Miqwam dan Hajjal adalah Al-Ghaidak, dan tidak ada anak yang bernama Kutom. Beliau juga mempunyai orang anak perempuan, iaitu Ummul Hakim, Baidah, Barrah, Atika, Safiyah, Arwah dan Umaymah.
Umaymah ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ramai anak daripada Abdul Muttalib ni. 11 atau 10 dan juga 6. 16 maknanya. 16 orang anak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akilata ulama nukhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir birridha minkan uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi ta'ashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Salah silapnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.